Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 1 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung kita punya ulang kaji muka surat 18, iaitu kaum dan bangsa Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum itu, seperti biasa, anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku teks sirah tahun 1 dan terus pergi ke muka surat 18. Dan sebenarnya kita tidaklah terlalu bergantung kepada muka surat ini satu persatu, tapi saya akan buatkan huraian secara ringkas insya-Allah. Jadi untuk muka surat 18, kaum dan bangsa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sekali dia kata, siapa Nabi Muhammad SAW? Jadi kita tengok yang pertama, anak yang soleh lagi mulia. Yang kedua, pemuda yang lurus perilakunya. Yang ketiga, da'i yang berhikmah. Yang keempat, penyampai risalah dan nasihat. Yang kelima, ketua kumpulan yang cerdas dan bijaksana. Yang keenam, suami yang lemah lembut. Yang ketujuh, ayah yang penuh kasih sayang. Yang kedelapan, panglima perang yang mahir. Dan yang terakhir, negarawan yang jujur. Itu adalah serba sedikit tentang kepribadian Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita tengok muka surat 19 yang dia tulis kajian sirah nabawiyah tu. Saya akan ceritakan serba sedikit di mana isteri baginda sendiri, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Jadi kalau akhlak Rasulullah disamakan dengan Al-Quran, maka di situ kita dapat lihat, kita dapat fikir sendiri memang tidak betapa mulianya akhlak baginda Nabi SAW. Tidak ada tolak bandingnya. Kerana Al-Quran, seperti mana yang kita tahu, kita selaku umat Islam, sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kita punya petunjuk, kita punya rujukan, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, Al-Quran dan juga hadis. Dan kalau Al-Quran disamakan dengan akhlak dan perilaku baginda Nabi SAW, di situ jelas kita nampak begitu mulianya akhlak Nabi. Memang semulia-mulianya lah. Jadi kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, muka surat 20. Ini yang paling penting. Kita tengok nama Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ataupun yang biasa anak-anak pelajar tahun 1 hafal, Muhammad bin Abdullah. Dan ayah dia pula Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan tarikh lahir dia 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bersamaan 20 April 571 Masihi, hari Isnin. Gelaran dia seperti mana yang kita tahu adalah Al-Amin, ataupun dengan lebih dikenali yang dipercayai Al-Amin, gelaran dia. Dan nama bapa dia yang saya dah sebut tadi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ibu dia pula Aminah binti Wahab. Nama isteri yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Umur diangkat sebagai Rasul ketika berusia 40 tahun. Tempat berdakwah 11 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Umur wafat 63 tahun. Wafat itu seperti mana yang saya pernah terang di dalam kelas sebelum ini. Wafat ini kita gunakan untuk baginda Nabi SAW. Dalam bahasa yang mudah kita fahami, senang cerita, meninggal dunia lah. Maqam dia adalah dalam Masjid Nabawi di Madinah. Jadi masyarakat Arab sebelum ini, kita tengok muka 20, masyarakat Arab sebelum ini adalah masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab Jahiliyah ini adalah masyarakat Arab yang dalam bahasa, memang bahasanya agak kasar, tetapi sebenarnya orang Arab yang bodoh ataupun yang kurang cerdik, yang kurang pandai, itulah maksud Jahiliyah. Kenapa mereka digelarkan masyarakat Arab Jahiliyah? Kerana mereka tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka masih lagi mempercayai agama nenek moyang mereka, seperti menyembah berhala, menyembah pokok, awan, hujan dan sebagainya.
Jadi kita pergi terus kepada muka surat yang 22. Okey, di sini masyarakat Arab jahiliah terbahagi kepada dua, iaitu masyarakat Arab Badui dan juga Hadari. Masyarakat Badui ini dia tinggal di perkampungan, di kawasan pedalaman. Mereka hidup berpindah randah menjadi petani dan peternak binatang, dan mereka ada ketua kumpulan. Okey, masyarakat Arab Badui, nak senang cerita, mereka duduk di pedalaman, mereka duduk di kampung-kampung. Masyarakat Hadari ini duduk di bandar, tinggal di kawasan bandar, lebih maju. Mereka hidup bertamadun. Maksudnya bila hidup bertamadun ni senang cerita, hidup yang ada organisasi, yang teratur. Menjadi peniaga atau pedagang itu adalah salah satu kerja mereka. Yang mereka ada pemimpin kumpulan juga. Dan kita tengok muka surat 23, kaum Quraisy. Nabi Muhammad ini berasal daripada kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini bukanlah calang-calang kaum di tanah Arab, di Mekah, kerana kaum Quraisy ini adalah kaum yang dihormati, kaum yang dipandang tinggi, kerana mereka tergolong daripada pemimpin dan pembesar masyarakat. Maksudnya Nabi ini datang daripada kaum yang hebatlah, iaitu kaum Quraisy. Kabilah Quraisy yang menjadi ketua jabatan penting di Mekah, mereka terdiri daripada kalangan Quraisy kota. Demikianlah kaum yang terpilih demi menjaga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk muka surat 23 ni, kaum Quraisy adalah kaum Nabi. Kalau soalan tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaumnya apa? Kaum Quraisy. Kaum Quraisy ni bukanlah calang-calang. Kaum di Mekah adalah kaum yang tersangat-sangat dihormati, disanjungi, kerana mereka adalah kaum yang hebat, kaum yang mulia dan dipandang tinggi. Jadi kita terus pergi kepada penghayatan sedikit. Kita pergi pada penghayatan. Yang pertama, masyarakat Arab jahiliah terdiri daripada dua golongan, iaitu Badui dan Hadari. Badui duduknya di kampung, Hadari duduknya di bandar. Yang kedua, kita hendaklah berusaha untuk memiliki keturunan yang baik, seperti Nabi Muhammad SAW lah, yang terdiri daripada kaum Quraisy tadi. Dan nasab dia pun nasab yang baik, nasab yang mulia, keturunan yang baik, yang mulia. Yang ketiga, kita hendaklah berbangga dengan Islam yang kita anuti. Yang keempat, keturunan Nabi Muhammad SAW adalah keturunan bangsawan Quraisy yang sangat dimuliakan penduduk Makkah. Dan yang terakhir, keturunan yang baik akan melahirkan generasi yang mulia. Maka cukuplah kita punya ulang kaji serba sedikit secara ringkas. Di bawah tajuk kaum dan bangsa Nabi, kita dah kenal siapa Nabi, Nabi datang daripada kaum apa, bagaimana akhlak dia disamakan dengan Al-Quran, siapakah nama penuh dia, bilakah dia lahir, bilakah dia wafat. Dan golongan Arab jahiliah terdiri daripada berapa jenis? Ada dua, iaitu Hadari dan Badui dan juga Hadari dan sebagainya. Jadi insya-Allah cukuplah sampai di sini terlebih dahulu. Sebarang kekurangan saya mohon maaf. Sebarang pertanyaan khususnya kepada yang menonton video ini adalah anak-anak pelajar Kafah Al-Fatih Education Center Kota Selas, bolehlah PM melalui WhatsApp ataupun di dalam grup yang kita buat untuk info lah, khususnya untuk tahun 1. Dan insya-Allah untuk kerja saya akan susulkan kemudian, saya akan bagi kemudian. Dan akhir kata daripada saya, wabillah, saya mohon maaf terlebih dahulu. Dan akhir kata daripada saya, wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.